Good morning, madam and student. First of all, I introduce myself. My name is Jay Surya Laki Munyadi. Okay. Today, I would like to present about two things. First of all, cadangan. Cadangan is a suggestion. Let's see step by step. First, siasatan dalaman jabatan polis atau agensi penguatkuasaan undang-undang memulakan siasatan dalaman apabila menerima aduan atau maklumat yang boleh dipercayai tentang dakwaan penglibatan pegawai dalam jenayah seksual atau peras ugut. B. Kedua, pengantungan atau cuti pentadbiran bergantung kepada keterukan dakwaan pegawai yang dituduh oleh dikenakan pengantungan atau cuti pentadbiran semasa siasatan untuk memastikan keselamatan awam dan mengekalkan integriti proses. Ketiga, C. Siasatan jenayah pada masa yang sama jika pertuduhan melibatkan perlakuan jenayah, penyiasatan jenayah berasingan boleh dijalankan oleh agensi penguatkuasa undang-undang bebas atau unit khas untuk menentukan sama ada pertuduhan perlu difailkan. D. Keempat, prosedur undang-undang. Sekiranya terdapat bukti yang mencukupi, pegawai itu boleh didakwa atas kesalahan jenayah dan meneruskan melalui sistem perundangan proses keadilan jenayah, biasanya melibatkan pendengaran, perbicaraan dan jika perlu kehukuman. Kelima, E. Proses tata tertib dalaman prosedur jenayah bahagian hal ehwal dalaman jabatan polis menjalankan siasatan sendiri. Proses ini bertujuan untuk memastikan sama ada pegawai tersebut melanggar dasar atau tata kelakuan jabatan. Tindakan disiplin. Berdasarkan penemuan siasatan dalaman, jabatan polis boleh mengambil tindakan tata tertib mulai daripada teguran hingga mengangkut penggantungan, penamatan, perkhidmatan atau langkah lain yang sesuai. Keterukan tindakan selalunya bergantung pada sifat dan bukti salah laku. G. Perwakilan undang-undang dan proses yang sewajarnya. Sepanjang keseluruhan proses pegawai pertuduhan diberikan representasi undang-undang dan hak proses wajar untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak mereka. H. Proses rayuan. Pegawai mempunyai hak untuk merayu keputusan tata tertib dan proses rayuan membenarkan sesemakan lanjut kes untuk memastikan keadilan prosedur. I. Komuniti dan perhubungan awam. Jabatan polis mungkin terlihat dalam usaha untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan orang ramai memberikan maklumat terkini tentang penyiasatan tindakan tata tertib yang diambil dan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kejadian serupa pada masa hadapan. Kedua, penyelesaian. Kita lihat kedua, penyelesaian terbaik berdasarkan prosedur atau etika atau undang-undang. Menangani jenayah seksual yang dilakukan oleh pegawai polis di Malaysia memerlukan pendekatan komprehensif yang merangkumi dimensi prosedur, etika dan undang-undang. Berikut ialah penyelesaian terbaik untuk menangani itu tersebut. Nombor A, langkah-langkah prosedur. Menubuhkan unit khusus, wujudkan unit khusus dan agensi penguatkuasa undang yang dilatih khusus untuk mengendalikan kes jenayah seksual yang dilakukan oleh pegawai polis. Ini harus terdiri daripada penyiasatan berpengalaman yang terlatih dalam pendekatan berpusatkan mangsa. Mekanisme pelaporan yang diperkemas, melaksanakan saluran pelaporan sulit dan boleh diakses untuk mangsa dan saksi. Memastikan individu berasas selamat untuk mengemukakan aduan terhadap pegawai polis. Pemantauan luaran. Meningkatkan pengawasan luar dengan melibatkan badan bebas untuk menyemak dan menyiasat dakwaan terhadap pegawai polis, memastikan
ketelusan dan kesaksamahan. Pertimbangan etika. Latihan etika, mengintegrasi latihan etika ke dalam kurikulum standard untuk pegawai polis, menekankan kepentingan mengekalkan integriti, menghormati hak asasi manusia dan menegakkan maruah semua individu. Perlindungan pemberi maklumat. Laksanakan mekanisme perlindungan pemberi maklumat yang meminta untuk mengalahkan pegawai melaporkan salah laku tanpa rasa takut. Akan tindakan balas memupuk budaya accountability dalam pasukan polis. Perkhidmatan sokongan mangsa. Utamakan perkhidmatan sokongan mangsa termasuk kaunseling dan bantuan undang-undang untuk memastikan individu yang pernah mengalami jenayah seksual menerima penjagaan dan sokongan yang diperlukan. Rangka kerja undang-undang. Mengaji dan menghukumkan undang-undang sedia ada yang berkaitan dengan jenayah seksual dan salah laku anggota polis secara berterusan. Pastikan rangka kerja undang-undang menyediakan langkah-langkah yang mencukupi untuk pendakwaan dan tindakan bertata tertib. Proses sewajarnya. Menegakkan prinsip proses wajar berbicara adil dan anggapan tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah dalam semua siasatan dan prosedur undang-undang yang melibatkan pegawai polis, penalti dan tindakan tata tertib. Menguatkuasakan hukuman yang ketat untuk pegawai polis disabitkan dengan jenayah seksual termasuk tindakan tata tertib yang sesuai seperti pergantungan, penamatan perkhidmatan atau sekatan lain yang wajar. Penglibatan masyarakat. Inisiatif kepolisian komuniti. Memupuk penglibatan komuniti dan membina kepercayaan melalui inisiatif kepolisian komuniti, wujudkan saluran komunikasi terbuka antara penguatkuasaan undang-undang dan orang ramai untuk mengalahkan kerjasama dan pelaporan salah laku. Program pendidikan iaitu melakukan program ataupun melaksanakan program pendidikan dalam komuniti dan sekolah untuk meningkatkan kesedaran tentang jenayah seksual, pertujuan dan cara yang tersedia untuk melaporkan kesalahan tersebut. Langkah-langkah pencegahan seringan pra-pekerjaan. Memperkukuh proses saringan pra-pekerjaan untuk mengenal pasti bendera mereka yang berpotensi untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang yang teliti sebelum mengambil pegawai polis. Latihan dan bengkel kerap mengadakan sesi latihan dan bengkel biasa untuk pegawai polis mengenai topik seperti etika, perlakuan profesional dan kepekahan jantina untuk mencegah kejadian jenayah seksual. Transformasi budaya. Menggalakkan transformasi budaya dan dalam agensi penguatkuasaan undang-undang menekankan dasar toleransi sifar untuk salah laku seksual, memupuk budaya accountability, rasa hormat dan ketelusan. Accountability awam. Langkah-langkah accountability awam mewujudkan mekanisme untuk accountability awam seperti pelaporan tetap mengenai tindakan yang diambil terhadap pegawai yang terlibat jenayah seksual untuk mengekalkan kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap penguatkuasaan undang-undang. Audit bebas. Menjalankan audit bebas agensi penguatkuasa undang-undang secara berkala untuk menilai mematuhi dengan standard etika prosedur dan keperluan undang-undang. Saya nak bagi ini saya nak explain dua kes. Kes satu dari segi undang-undang bagi sebuah pertuduhan pihak pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 376 Kurungan 1 Kanun Kesaksian yang
memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebab Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun, maksimum 20 tahun dan sebat. Selain itu, Seksyen 377CA Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5, maksimum 30 dan Seksyen 14A Akta Kesalahan Juana 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara 20 tahun dan merotan. Kes yang 2. Dari segi undang-undang mereka didakwa mengikuti Seksyen 384 Kanun Keseksaan bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebat atau dua daripada hukuman itu jika sabit kesalahan. Dengan penyepadukan langkah-langkah prosedural, etika dan undang-undang ini, Malaysia boleh berusaha ke arah mewujudkan persekitaran penguatkuasaan undang-undang yang komited untuk mencegah, menangani dan mengendalikan jenayah seksual yang dilakukan oleh pegawai polis dengan berkesan akhirnya memastikan keadilan bagi mangsa dan menegakkan kedaulatan undang-undang. Terima kasih.